Saya hanya renung ayah. Dan saya kata, saya nampak wanita itu. Ayah tekuk mulut saya dan tarik saya ke dapur. Ayah jelaskan itu hanyalah trainee dia yang minta pandangan mengenai kelas boxing. Saya bukan bodoh. Saya tekan ayah sampai akhirnya dia mengaku malam tu juga ayah bercinta dengan wanita tu. Waktu saya dengar tu, hati saya luluh, berkecai 1000. Kenapa? Terlalu banyak soalan sampai tak terluah. Selama ni ayah jaga ibu dengan baik sampai tak pernah terlintas di fikiran saya soal ini. Saya kaku bila dengar wanita tu adalah nurse di hospital tempat ibu dapatkan rawatan. Mulanya bertanya khabar, mengagumi kebolehan suami menjaga isteri dan akhirnya wanita itu menjadi tempat ayah meluahkan penat lelah dia. Saya faham ayah penat. Tapi tetap itu bukan alasan untuk dia curang. Ayah minta saya rahsiakan daripada ibu. Mana mungkin saya sanggup bagi tahu ibu yang dah terlalu banyak beban di bahu. Waktu tu saya benci tengok ayah. Bagi saya, ayah saya munafik yang berpura-pura merawat isteri tapi di belakang berfoya-foya dengan wanita lain. Mungkin terlalu bangga digelar sebagai suami misali yang setia menjaga isteri. Saya perang dingin dengan ayah selama 3 bulan. Ibu perasan dan tiap kali ibu tanya, mata saya berair menahan tangisan. Setiap hari ibu make up untuk ayah, pakai rambut palsu tapi semuanya sia-sia ibu. Ayah curang. Waktu PKPB rasanya, ayah bawa saya dan adik-adik keluar makan. Waktu tu nenek ada datang rumah dan jaga ibu. Mulanya saya ingat ayah nak luangkan masa dengan kami sebab dah lama sangat kami tak keluar bersama-sama. Tapi lain yang jadinya. Masa tengah tunggu makanan, wanita tu sampai. Saya terdiam dan kaku, hilang kata-kata. Melati dah berlari memeluk wanita tu. Perkara tu membuatkan saya lagi terkejut. Adam dan Idris juga senyum sambil gelak ketawa tengok wanita tu. Cuma saya je yang terkaku dekat situ. Rupanya, dalam diam, ayah dah selalu sangat dah bawa adik-adik saya jumpa dengan wanita itu. Okay? Wanita tu saya namakan Bunga. Betul, dia nurse di hospital. Ayah renung lembut ke arah saya dan perlahan dicakap yang dia akan kahwin dengan Bunga lagi seminggu. Saya hanya tunduk dan rasa pipi saya dah hangat dengan air mata. Bunga hanya diam melayan adik-adik saya. Ayah kata adik-adik perlukan kasih sayang seorang ibu dan dia kata saya dah banyak berkorban. Ayah nak ringankan beban saya. Waktu tu saya fikir, siapa ayah untuk tentukan semua benda? Saya yang pilih untuk korbankan hidup saya. Kalau saya sendiri pun ikhlas dengan keadaan tu, kenapa pula ayah perlu kesiankan saya? Kemudian saya tengok Melati tengah duduk atas riba bunga. Saat itu saya rasakan yang mereka semua ni pengkhianat. Ibu dekat rumah bermati-matian berjuang untuk hidup, tapi belum pun ibu ditelan bumi, mereka semua seolah-olah dah anggap ibu mati. Sampai hati semua orang buat ibu macam tu. Kemudian saya pun berlalu pergi dan ayah mengejar. Saya tolak dan malam hari baru saya balik rumah. Yang ajaibnya, semua orang berlakon macam tak ada apa-apa yang berlaku. Saya kecewa dengan semua benda. Saya tak bercakap dengan adik-adik saya walaupun saya tahu bukan salah mereka. Apa yang terjadi masih disimpan sebagai rahsia. Tiada siapa tahu ayah berkahwin. Termasuklah nenek dan tok ayah. Siapalah saya nak halang keinginan ayah. Maka saya tak pergi pada hari pernikahan tu. Saya hanya duduk di samping ibu dan ketika itulah ibu cerita dekat saya kisah pertemuan dia dengan ayah. Saya tengok wajah ibu berseri-seri bila bercerita. Kalaulah ibu tahu dan kalaulah ayah tengok muka ibu sekarang ni, mungkinkah ayah akan berfikir-fikir untuk kahwin lagi? Ibu cakap dia tak pernah rasa kasih sayang ayah berkurang dan dia bersyukur dengan kesetiaan ayah walaupun keadaan dia sekarang teruk. Kata ibu lagi bukan senang nak cari lelaki macam ayah. Ibu siap minta saya cari lelaki yang mirip ayah. Tapi saya hanya tersenyum tawa. Hari-hari berjalan macam biasa. Ayah dengan kehidupan bermuka-muka dia. Kebajikan ibu masih dijaga dengan rapi. Adik-adik pula hari cuti akan tidur di rumah Bunga. Ibu tak pernah tahu. Apa yang ibu tahu, ayah bawa adik-adik ikut ayah pergi training. Mereka balik awal pagi. Okey? Ayah jarang tidur sekali dengan ibu. Kebiasaannya ayah akan tidur dekat ruang tamu. Sebab itulah ibu tak perasan ayah tak ada. Sayalah yang tidur di sebelah ibu dengan alasan rindu ibu supaya ibu tak curiga. Waktu ni hubungan saya dengan ayah makin teruk. Bulan Mei ataupun Jun 2021, kes COVID naik mendadak disebabkan PRN Sabah dan ibu salah seorang mangsanya. Bulan Ogos 2021, ayah mulanya dijangkiti COVID tapi dia tak sedar sebab simptom tak ada. Disebabkan imun badan ibu tak kuat, waktu tu ibu macam semput dan terus dikejarkan ke hospital. Waktu tu oksigen ibu dah turun ke 85%. Waktu tu jugalah kami hanya dengar khabar daripada nurse yang call di hospital sebab kami sekeluarga kena kuarantin. Keesokan harinya, Bunga telefon ayah bagi tahu ibu akan ditidurkan sebab oksigen makin rendah.
Saya rasa dunia ni memang tak adil. Ibarat jatuh ditimpa tangga. Di saat kanser ibu dah semakin membaik, datang pula ujian lain. Tapi kenapa ibu? Ibu manusia paling baik pernah saya jumpa. 4 hari lepas tu, doktor sahkan ibu meninggal dunia. Tahu tak apa yang lagi sedih? Sebab kami tak dapat nak tengok jenazah ibu. Kami tak dapat nak pergi ke kubur. Saya hanya mampu menangis sambil peluk baju ibu. Bunga ada minta tolong kawan dia yang uruskan jenazah ibu untuk video call semasa pengebumian tu. Saya hanya mampu pegang skrin telefon. Saya tak dapat pegang ibu untuk kali terakhir. Saya tak sempat nak minta maaf atas salah silap saya. Lepas habis video call, saya dah tak sedar apa-apa dah. Bila saya buka mata, saya dah ada atas katil. Saya hembus nafas lega. Saya mimpi rupanya. Saya turun bawah. Ayah terkejut dan ayah cepat-cepat tanya saya okey ke tak. Saya dah pelik dah. Saya baik-baik je, cuma mimpi buruk. Saya terus pergi bilik ibu dan saya tengok bilik ibu kosong. Saya tanya ayah, ibu mana? Ayah hanya terdiam. Dan Adam yang peluk saya sambil beritahu ibu dah tak ada dah. Jadi bukan mimpi semua tu. Dah nak masuk 2 tahun dah kejadian ni, tapi masih segar diingatan. Sampai ke detik ni saya rasa bersalah dengan ibu sebab tak jujur. Tapi dalam masa yang sama, biarlah ibu pergi dengan tenang tanpa tahu apa-apa. Biarkan ibu pergi dalam keadaan yang ibu tahu ayah setia cintakan ibu. Hubungan saya dengan ayah masih lagi janggal. Daripada rapat serapatnya, kini kami macam orang asing. Saya tahu ayah berusaha untuk baiki hubungan kami. Tapi maaf, sebab saya juga terluka dan perlukan masa untuk terima semua benda. Saya kini sedang sambung belajar sambil bekerja. Saya tinggal sendirian di rumah ibu. Ayah dan adik-adik duduk dekat rumah Bunga yang tidaklah begitu jauh dari rumah ibu. Bunga bukanlah ibu tiri yang kejam. Sebab Melati sayang sangat kat dia. Bunga juga sentiasa cuba buat baik dengan saya. Mungkin kalau ayah dan Bunga berkahwin setelah pemergian ibu, saya tidak akan membenci mereka seperti ini. Saya membawa diri dan haluan terasing. Saya mengelak untuk jumpa ayah dan adik-adik. Puasa dan raya juga sendiri. Duit belanja yang ayah kirim pun saya pulangkan semula. Mesej dari ayah juga saya abaikan. Adik-adik saya juga kelihatan bahagia sekali. Mereka juga sudah tidak memerlukan khidmat saya. Saya selesa bersendirian. Mati pun sendiri kan. Puas nenek dan tok ayah memujuk untuk memaafkan ayah. Saya tahu ayah pembaca setia di sini. Kalau ayah baca cerita ni, saya nak bagi tahu yang saya maafkan ayah dan saya tidak pernah berdendam. Saya cuma kecewa tentang banyak perkara. Walaupun satu hari nanti kita akan berkumpul bersama, lopong itu tetap akan ada. Sekali-sekala tolonglah bawa adik-adik ziarah ibu supaya mereka tidak lupa senyuman ibu. Jangan bimbang, saya masih menghormati dan menganggap ayah sebagai seorang ayah. Sampai masa saya akan pulang ke pangkuan ayah. Apabila rasa kopi ini bertukar gula, semoga ayah dikurniakan kebahagiaan atas kepayahan menjaga ibu sebelum ini. Semoga berjumpa lagi. Hana bukan nama sebenar.